Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita nak buat ulasan perlawanan antara Arsenal versus Man City lah, yang mana Arsenal menang 1-0 pada perlawanan ni. Untuk game ni sebenarnya kedua-dua pasukan bermain dengan baik, walaupun tidaklah terlalu banyak percubaan berbahaya, tetapi daripada segi counter taktikal, kedua-dua coach sebenarnya menunjukkan satu corak permainan yang menarik untuk mereka bermain dalam perlawanan ni. Dan kalau kita lihat dari segi in-game management, Arteta adalah seorang coach yang sangat bagus. Kalau kita lihat daripada segi pertukaran pemain pun, pertukaran pemain yang dilakukan memberi impak yang positif, terutamanya Martinelli ganti Trossard, lepas tu Thomas Partey dan juga Tomiyasu untuk menggantikan Zinchenko. Manakala untuk City, kalau kita lihat sebelum kemasukan Doku, mereka lebih kepada pembentukan permainan tanpa ada proper winger ataupun pure winger lah untuk exploit bahagian flank pasukan Arsenal. Jadi benda ni lah yang menjadi permasalahan kepada pasukan City di bahagian strike force mereka, yang mana mereka lebih mengharapkan kepada bahagian tengah, tetapi bahagian tengah pun tak berfungsi dengan baik apabila mereka lebih mengharapkan ball progression daripada Bernardo Silva sahaja. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ni, kita akan mulakan dengan Arsenal lah. Sebabkan Arsenal menang, so kita ulah tentang Arsenal dahulu. Perkara positif yang Arsenal lakukan pada perlawanan ni, yang pertama adalah tentang early press, yang mana mereka melakukan pressing awal ke atas pemain City, sebab City main build up dari bahagian bawah. Cumanya early press yang dilakukan oleh pasukan Arsenal ni di kawasan defensive third pasukan City tidaklah terlalu efisien, tetapi yang menjadi efisiennya adalah di bahagian tengah dan juga di bahagian wide area, yang mana kalau kita lihat ketika Arsenal out of position ataupun tidak memegang bola, Ben White di kanan dan juga Zinchenko di kiri akan lebih kepada untuk melakukan pressing ataupun menutup ruang daripada pemain-pemain City seperti Gvardiol dan juga daripada Walker untuk berada dalam kedudukan yang kosong bagi menerima bola. Dan di kawasan middle third, Arsenal berjaya untuk tutup ruang daripada memberi peluang kepada Kovacic dan juga Rico Lewis untuk connect dengan Alvarez dan juga Haaland di bahagian atas lah. Jadi pergantungan City ketika mereka build up dari bahagian bawah adalah lebih kepada pembinaan daripada Bernardo Silva sahaja. Sebab apa mereka hanya memerlukan Bernardo Silva? Sebab Bernardo Silva dia boleh dikatakan agak menarik pada perlawanan ni. Apabila dia di-press, dia boleh keluar daripada pressing tersebut lah. Jadi memang kita boleh nampak lah loophole pasukan City. Selain daripada mereka punya midfield tak function, mereka lebih kepada pergantungan untuk kepada Bernardo Silva saja apabila mereka di early press ataupun dikawal dengan rapi oleh bahagian tengah dan juga strike force Arsenal dalam melakukan pressing awal. Jadi boleh dikatakan pressing di kawasan tengah adalah lebih efisien untuk Arsenal, sebab mereka berjaya untuk memastikan yang City tak ada choice untuk melakukan change side ataupun untuk open game untuk lebih move forward ke hadapan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat tentang corak permainan yang positif tentang Arsenal adalah dalam fasa build up dan juga dalam fasa mereka bertahan. Kalau kita lihat dalam fasa build up di bahagian belakang, apabila Arsenal cuba untuk melakukan build up dari bahagian bawah, mereka banyak involve dengan Raya sebagai seorang goalkeeper yang involve dengan build up lah. Cumanya daripada segi build up yang dilakukan oleh Arsenal dari bahagian bawah, mereka acap kali gagal lah. Sebab apa? Sebab City pun main counter press dan juga early press juga, dan hampir Raya buat mistake apabila pressing yang dilakukan oleh Alvarez hampir menyebabkan gol ke arah gawang Arsenal lah apabila Raya lambat untuk release the ball. Tetapi itu tidak menidakkan untuk pasukan Arsenal terus menerus melakukan build up daripada bahagian bawah. Sebab apa? Sebab mereka nak cuba bait untuk pemain City keluar daripada mereka punya wilayah dan juga untuk memberi ruang kepada bahagian hadapan Arsenal lebih banyak choice. Tetapi daripada segi apa yang kita boleh puji Raya, kita letak tepilah tentang persembahan dia yang apabila dipressing oleh Alvarez tu adalah tentang bagaimana dia punya ball distribution dengan hantaran-hantaran jauh ke bahagian hadapan, yang mana
untuk game ni kalau kita lihat dalam fasa build up, apabila Arsenal dapat bola kat raya, sama ada dia main short passing bersama dengan Saliba dan juga Gabriel, tetapi dalam masa yang sama dia juga banyak menghantarkan bola. Tetapi hantaran-hantaran jauh ni dia hanya target mostly kepada Gabriel Jesus, yang mana Gabriel Jesus untuk game ni dia main di right flank ataupun di bahagian winger kanan. Sebab apa dia target Gabriel Jesus? Sebab Gabriel Jesus ni daripada segi holding, daripada segi dia punya first touch dan juga kawalan bola adalah sangat menarik. So banyaklah dia hantar kepada Jesus di bahagian kanan. Tetapi bukan itu yang kita nak bincangkan. Kita nak bincangkan lebih kepada shape yang dibentuk oleh Arsenal ketika mereka pegang bola. Iaitu shape dia adalah ketika Arsenal pegang bola, mereka akan membebaskan untuk Jorginho bersama dengan Zinchenko. Zinchenko yang bermain di bahagian left back akan lebih mostly untuk inverted masuk ke bahagian tengah, membentuk double pivot lah bersama dengan Jorginho. Jadi mereka akan ada dua double pivot di situ. Dan mereka telah membebaskan Declan Rice ketika mereka memegang bola untuk lebih cover up di bahagian left half space ataupun di bahagian kiri pasukan Arsenal punya bahagian kanan, bahagian kiri lah, dan dia lebih kepada untuk pembentukan combination bersama dengan winger kiri Arsenal. Iaitu di first half kita boleh nampak yang Rice dengan Trossard boleh dikatakan combination play yang dibentuk oleh kedua-dua pemain ni tidak terlalu efisien, sebabkan Trossard boleh dikatakan tidak terlalu aktif ataupun agresif dalam fasa menyerang. Dia punya directness daripada segi dribbling dan sebagainya tidaklah terlalu berbahaya dan mudah untuk dipatahkan oleh Walker. Jadi apabila masuk second half, Martinelli dibawa masuk untuk menggantikan Trossard, barulah kita nampak keberkesanan yang dilakukan oleh Arteta. Apabila Martinelli masuk, barulah Rice boleh bentuk combination yang sangat bagus bersama dengan Martinelli. Sebab Martinelli ni dia adalah seorang pure winger, so dari segi dribbling dan juga ball control dia boleh buat larian-larian yang lebih direct untuk masuk ke dalam D-box pasukan City lah, untuk exploit kawasan tersebut. Jadi barulah nampak efisiennya dalam fasa menyerang. Dan kalau kita lihat dalam fasa bertahan, sebenarnya Arsenal bermain dengan sangat baik, iaitu Zinchenko akan balik kepada left back dan Ben White akan balik kepada right back. Dan yang paling penting tadi, Rice kalau dalam fasa menyerang dia akan lebih ofensif lah, tetapi dalam fasa bertahan Rice akan back to his position, iaitu membentuk double pivot bersama dengan Jorginho untuk memastikan yang pergerakan pasukan City di bahagian tengah tidak boleh untuk penetrate dan juga untuk mereka kuasai bahagian tengah lah. So itu antara taktikal yang menarik lah. Dan dalam fasa yang sama, kalau kita lihat Odegaard dalam fasa menyerang, dia akan lebih cover up bahagian right half space ataupun di bahagian kanan lah, untuk membentuk combination play bersama dengan Gabriel Jesus. Jadi benda ni yang kita nampak dalam fasa untuk pasukan Arsenal menyerang. Dan kelebihan untuk Arsenal pada perlawanan ni adalah kerana mereka tidak ada proper winger untuk pasukan lawan. Jadi mereka boleh untuk memastikan pergerakan daripada Gvardiol dan juga daripada Walker agak limit lah untuk mereka utilize bahagian wide area. So untuk Zinchenko dan juga White, mereka akan lebih seimbang untuk memastikan gerakan, untuk mereka lebih kepada defensive support. Jadi mereka boleh keluar dan juga back to mereka punya position tanpa perlu risau kepada counter attack punya corak permainan, sebab pasukan City dah tak ada seorang winger yang laju untuk exploit mereka punya ruang yang terbuka sekiranya mereka di counter. So daripada segi in term of position, itu adalah satu corak permainan yang menarik lah. Dan yang seterusnya, kalau kita lihat untuk bahagian hadapan pasukan Arsenal, untuk game ni memang sebenarnya kita boleh puji kepada Havertz, yang mana in-game management daripada Arteta, pertukaran dilakukan bawa masuk Havertz adalah benda yang positif. Dan untuk game ni juga Havertz diguna pakai lebih kepada fast nine, iaitu untuk create space kepada Martinelli dan juga untuk create space kepada Gabriel Jesus untuk dua flank ni, cover up bahagian kanan dan kiri untuk masuk ke dalam. So nampaknya ini adalah corak permainan yang paling berkesan lah, sebab Gabriel Jesus walaupun tak diletakkan di bahagian number 9, Gabriel Jesus masih lagi boleh bertindak as a striker di kanan dengan sangat baik lah bersama dengan Martinelli. So semalam Havertz berjaya set up dan berjaya bermain dengan baik lah. Jadi mungkin Arteta boleh teruskan untuk Havertz bermain sebagai fast nine. Jadi overall boleh dikatakan pada perlawanan semalam, Trossard dan juga Nketiah bagi saya tak berapa function. Even Nketiah ada beberapa gerakan, tapi Nketiah is more to target man. Jadi bila main to target man ataupun more to poacher sebagai seorang striker tulen, maka dia perlu diswap. Tetapi untuk create space
kepada bahagian winger ataupun jadi fast nine macam Harvard, dia tidaklah sebegitu efisien. Dan begitu juga dengan Trossard, tak boleh main macam Martinelli main. Tapi overall kalau kita lihat shape yang digunakan oleh Arsenal, mereka sangat baguslah dalam pembinaan mereka. Zinchenko inverted, bebaskan Rice untuk cover up bahagian kiri, dan Jorginho pun boleh kontrol midfield dengan baik. Dan perubahan yang paling penting adalah mereka bawa masuk Partey semalam, yang mana Thomas Partey masuk, jadi lebih fleksibel di bahagian tengah, sebab Partey ni lebih kepada defensive side. Waktu tu dah City tukar player, bawa masuk Matheus Nunes, bawa masuk Stone, Bosmore tu, jadi mereka akan lebih overload bahagian tengah untuk City. Tapi kemasukan Partey berjaya untuk counter City daripada untuk mereka exploit dan juga control lebih banyak position di bahagian tengah. So boleh dikatakan game ni yang membezakan antara Arteta dan juga Guardiola adalah daripada segi in-game management. Memang Arteta berjaya untuk execute dia punya idea dan juga counter Guardiola punya idea. Jadi itu untuk Arsenal lah. Untuk City, kalau kita lihat untuk game ni, City lebih kepada formation dalam mereka punya in position. Ketika mereka pegang bola adalah lebih kepada 2-3-5, iaitu mereka akan letak Ake dan juga Ruben Dias sebagai dua centre back. Di bahagian dua centre back ni mereka akan letak Bernardo Silva, Kovacic dan juga Rico Lewis, dan mereka akan letak Foden dan juga Alvarez di bahagian zone 14 ataupun lebih kepada nearest untuk di box, dan mereka letak Haaland lebih kepada top striker lah. Dan untuk Gvardiol dan juga Walker, mereka akan lebih jadi centre back yang cover up main di bahagian width area, di bahagian area yang lebih luas ataupun di bahagian wide area lah, untuk bertindak sebagai full back. Dalam fasa mereka punya build up, sebenarnya mereka lebih kepada mengharapkan kepada Bernardo Silva untuk buat something lah. Tetapi boleh dikatakan connecting ataupun untuk link up antara Kovacic dan juga Rico Lewis, mereka ni boleh dikatakan ada beberapa gerakan yang baik. Cumanya mereka hilang gap antara untuk mereka connect antara Foden, sebab Foden boleh dikatakan untuk game ni tidaklah terlalu efektif. Begitu juga dengan Alvarez dan juga Haaland. Haaland game ni memang tak hidup sebab dia tak dapat bola. Satu lagi dia kena marking dengan Saliba serta ada Gabriel sama, so dia tak boleh nak move lebih banyak. Dan banyak gerakan pasukan City di bahagian kanan tidaklah terlalu efisien sebab mereka tak ada proper winger, so mereka nak exploit pun susah. Dan jadi mereka lebih kepada attacking di bahagian kiri. Kalau kita lihat bahagian kiri yang paling efektif untuk City game ni, mereka guna Gvardiol untuk buat overlap di kawasan kiri. Cumanya apa kekurangan daripada Gvardiol adalah daripada segi dia punya final pass. Banyak passing yang dia buat adalah tidak terlalu bagus, dan boleh dikatakan daripada segi change side, bagaimana Gvardiol nak tukar daripada kiri ke kanan, nak buat hantaran pun tidaklah terlalu efektif. Banyak hantaran dia banyak meliar lah. So benda tu agak mengganggu kepada rentak permainan pasukan City. Tetapi yang paling ketara bahagian tengah lah, sebab bahagian tengah tak boleh nak bagi impact yang positif untuk keluar daripada mereka punya marking dan juga daripada Arsenal punya pressing. So Kovacic dan juga Rico Lewis tak boleh nak buat something, Foden tak boleh nak give orang kata apa advantage. Alvarez seorang sahaja yang rajin pressing, jadi benda tu agak sukar untuk City buat something lah. Jadi daripada segi shape memang kita nampak City main shape yang bagus, cumanya daripada segi mereka nak convert kepada penetration dan juga more to melakukan percubaan, memang tak ada ruang. So lagi satu, mereka juga tak ada proper midfield yang boleh untuk melakukan percubaan jarak jauh lah apabila bermain dengan pasukan yang compact dan bagus seperti Arsenal. Jadi overall Arsenal deserve menang lah sebab goal reflection je, tapi menang is still menang. Itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.